Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir suratu Maryam. Tafsir surah Maryam, surah yang ke-19, juzuk yang ke-16. Bagi pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 615, iaitulah kisah Sayyidah Maryam diikuti dengan kelahiran anaknya Nabi Isa ibnu Maryam. Mari kita baca sikit ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Wazkur fil kitabi Maryam, dan bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam. Siapa dia Maryam? Tengok nota di bawah. Mulai ayat ini, nota 794, mulai ayat ini Allah menceritakan perihal Sayyidah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, seorang gadis suci yang telah melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Isa alaihi salam, dengan tidak berbapa, tidak ada ayah. Kejadian yang luar biasa ini membuktikan kekuasaan Allah yang menjadikan sekalian makhluk menurut cara yang dikehendakinya. Para jemaah sekalian, dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kisah Nabi Zakaria. Cerita Nabi Zakaria mendapat anak, satu cerita yang pelik. Setelah dia tua, isterinya mandul, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setelah Allah tunjukkan bukti ajaibnya kepada Maryam. Mana Maryam lahir dulu,
Kemudian Maryam, mak dia bernazar nak jadi petugas di masjid, maka terpaksalah dia kena letak di masjid kan. Yang menjaga dia siapa? Zakaria, abang ipar dia. Jadi Zakaria ni tengok benda pelik berlaku kepada Maryam. Dia masuk dalam mihrab, tengok ada makanan. Buah-buah yang ada ni bukan musim dia. Macam kita kata musim ni ada buah durian, jadi pelik. Maknanya ikut buah di sanalah. Durian tidak ada di Palestin. Maka dia kata, apa pelik bagi Allah Ta'ala nak beri aku anak. Jadi disitulah tercetusnya air dia nak minta anak. Alhamdulillah dia minta, dapatlah anak. Maknanya kisah Zakaria tu kira ajaib lah kan. Dapat anak daripada ibu yang mandul. Tapi walau macam mana pun Yahya lahir daripada ibu dan bapa. Maka diikuti dengan kisah yang lebih berat daripada itu lagi. Apa dia? Kelahiran Nabi Isa alaihissalam min ghairi abin, tanpa bapa. Lagi dahsyat daripada kelahiran Yahya yang ada ayah, ada ibu yang mandul. Hak ni langsung tak ada bapa. Lagi ajaib. Maka kata ulama tadabbur, fa inna bainal qissataini, di antara dua kisah ini, kisah Zakaria, Yahya, Maryam dengan Isa, kisah yang ada persamaan. Karena itu disebut berkembar cerita. Zakaria, Yahya, Maryam, Isa disebut dalam surah Ali Imran. Surah Maryam ini nama dia apa? Maryam. Dan akan disebut lagi dalam suratul Anbiya, yang kembar ceritanya di antara dua keluarga ini. Yang pertama kerana hampir sama dia punya kisah lebih dekat ya. Semuanya kisah dapat anak belaka, dan waktu juga hampir sama. Mula-mula lahir Maryam, kemudian lahir Yahya, kemudian lahir Isa. Yahya dengan Isa sepupu, rapat pula dua tu, Masya Allah. Liyadulla, Allah nak tunjuk kepada hamba-Nya kuasa dia boleh buat. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia kata kun, jadi tak payah dia cakap banyak. Allahu Akbar. Jadi dua kisah yang hampir sama. Kisahnya dapat anak melalui jalan yang ajaib, jalan yang pelik kan. Baik para jemaah sekalian, balik semula kepada ayat kita. Wazkur fil kitabi Maryam. Jadi sebelum kita pergi Maryam besar, lebih dulu anak nak perkenalkan sedikit tentang Isa dan ibunya di dalam Al-Quran. Tanda tuan-tuan, warada ismu Isa, nama Nabi Isa alaihissalam disebut dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Tanda ni, berapa kali Nabi Isa disebut dalam Quran? 25 kali disebutnya nama Nabi Isa di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Nabi Isa disebut dalam Quran berapa kali? 25 kali. Ibu dia pula, mak dia, Sayyidah Maryam, berapa kali? Tengok, ibunya Maryam disebut dalam Quran berapa kali? Arba'an wa thalathina, 34 kali. Tanda ibu dia berapa kali sebut? 34 kali. 34 kali dalam Quran. 23 kali bersama dengan anak dia, Isa bin Maryam. Iz qala Isa bin Maryam, maknanya kembar nama tu, anak dengan mak. 23 kali disebut nama Maryam tanpa Isa. Maknanya kisah macam kita ni, wazkur fil kitabi Maryam berapa kali? 11 marratan, 11 kali. Ingat tanda. Maknanya Nabi Isa disebut 25 kali,
Ibu dia Maryam 34 kali keseluruhannya, 23 kali berkembar dengan nama anak dia, dan 11 kali mujarradah maknanya nama Maryam saja. Itu sudah dikira 34 kali. Dalam kitab Al-Qasasul Qur'ani detail lah di mana tempat, saya tak nak detailkan di sini, hanya sekadar kita sebut fakta saja, fakta saja untuk orang panggil kita nak tahu berapa kali ada. Ya, Nabi Isa macam tu jugalah. Mana kisah Nabi Isa ni berulang banyak kali dalam Quran, surah Maryam, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, kan, surah, dan beberapa kali yang disebut tentang Nabi Isa 25 kali. Baik para jemaah sekalian, kita selalu dengar surah Ali Imran, kan, surah Fatihah, kemudian mari Baqarah, lepas surah Baqarah surah apa? Surah Ali Imran. Siapa dia ke keluarga Imran di sini? Tanda ni. Ada kita bukan Imran hak masjid kita ni, nanti Imran lain tu. Itu. Baik, kita nak keluarga Imran, tanda tuan-tuan. Keluarga Imran dalam kisah Nabi ada dua keluarga. Dua keluarga cerita hampir sama, nama orang dekat-dekat. Itu di antara benda yang ajaib. Dan kita pun biasa dengar nama ni. Mula-mula kita baca surah Ali Imran. Tanda tuan-tuan, dalam surah Maryam disebut wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan kita dah sebut kan, dalam surah apa? Surah At-Tahrim. Kemudian disebut beberapa kali tentang Maryam. Maryam ibnatu Imran. Maryam ibnatu Imran. Maka siapa dia kah? Ini kita nak tahu keluarga Imran itu siapa, supaya kita ada penjelasan di sini para jemaah sekalian, kan. Baik. Jawab dia, tanda sikit. Warada ismu Imran, nama Imran disebut 3 kali dalam Quran. Disebut 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama, Ali Imran disebut dalam surah Ali Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Naknya ala Imran, Allah Ta'ala pilih. Dia pilih siapa dia? Mula-mula Adam. Sebab apa Adam? Sebab dia makhluk manusia yang pertama. Wa Nuh, siapa dia Nuh? Nabi Nuh ni rasul yang pertama selepas Adam. Ulul Azmi dia panggil, ketua dia. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim ni daripada Ibrahim lah lahir ramainya anak-anak cucu dia yang menjadi nabi. Termasuklah Nabi Musa alaihissalam mari daripada Ali Ibrahim. Kemudian dia datang wa ala Imran. Keluarga Imran ni mari daripada ni. Mari daripada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Mana cucu Imran ada 2 nabi. 2 nabi. Ini tanda sikit fakta. Pagi ni kita orang panggil masuk dalam sudut fakta sikit. Itu daripada ayat Ali Imran ayat 33, zurriyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Mana keturunan dia tu sebahagian daripada yang mana anak-anak dia. Kemudian ayat yang kedua, imra'atu Imran, isteri Imran, mak Nabi, mak Maryam. Dia kata apa? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Ingatlah ketika Maryam isteri Imran. Siapa dia? Mak kepada Maryam, dia bernazar, dia kata anak aku kandung ni muharrar, bebas, aku nak pergi letak di masjid, jadi khadam di masjid. Ayat yang ketiga,
wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha. Surah ahsanat farjaha. Jadi tanda tuan-tuan, surah At-Tahrim ayat 12. At-Tahrim dalam kitab salah ni pun salah juga. Surah At-Tahrim ayat 12, maka disebut Maryam ibnatu Imran. Yang penting nama Imran berapa kali dalam Quran? Ada 3 kali disebut. Itu fakta, 3 kali disebutnya nama Sayyid Imran dalam Quran. Maka siapakah Imran itu? Ini yang kita nak bincangkan. Manhum Imran? Tanda tuan-tuan, ini satu maklumat lah dia kata. Jawab dianya, keluarga Imran di dalam Quran ini ada 2 keluarga. Hunaka syakhsan, 2 orang individu dari kalangan Bani Israel. Dua-duanya Bani Israel. Dua-duanya nama Imran, tetapi jarak di antara 2 keluarga ni jauh. Fatrah zamaniyah tawilah, beberapa kurun. Maknanya tempoh tu jauh. Jangan kata dekat, tapi dekat. Tulis supaya tidak confuse, supaya kita dekat, kita dengar. Imran yang pertama, Imran bapa Nabi Musa dan Nabi Harun. Imran yang pertama ayah Nabi Musa dengan Nabi Harun, sebagaimana sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik, dia kata apa? Musa bin Imran Safiyullah. Nabi kita namakan Nabi Musa, anak Imran itu dia panggil Safiyullah, orang yang terpilih, Allah Taala pilih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan disebut dalam surah As-Silsilah As-Sahihah. Dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Nabi kata, marartu lailata usriyabi, aku lalu pada malam aku Mi'raj, pada malam Isra, ala Musa bin Imran, aku lalu tengok Musa bin Imran sedang salat dalam kubur dia. Hadis ini dalam Muslim. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut keturunan Nabi Musa bin Imran, jelas. Dan juga Al-Quran juga telah menyebut tentang keluarga Imran ketika melahirkan Nabi Musa AS. Jadi kita kenalah Imran yang pertama, ayah Nabi Musa. Di mana tempat mereka dari sudut geografi? Mereka tinggal di bumi Mesir. Keluarga Imran yang pertama di mana? Tinggal di bumi Mesir. Zaman Fir'aun. Adapun Imran yang kedua yang dimaksud dengan dalam surah Ali Imran ini, walidu Maryam, bapa kepada Sayyidah Maryam, datuk kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Maka Al-Quran telah menyebut tentang hamli imraatihi, maknanya isteri Imran mengandung kepada Maryam dan dia pun bernazar. Makna dalam keluarga mereka ni ada siapa? Ada lima orang watak. Dalam keluarga Imran yang pertama juga ada 5 orang. Imran yang pertama 5 orang, Imran yang kedua ada 5 orang juga. Masya Allah, tabarakallah. Mana Imran yang pertama Imran, kemudian isteri Imran mak Nabi Musa, kemudian Musa, Harun dan kakak dia yang waktu kan mak dia lepas anak dalam sungai itu, kakak dia ikut Musa. Jadi ada 5 orang. Baik, dalam cerita Maryam, Imran yang kedua pun sama juga disebut. Siapa dia? Imra'atu Imran, isteri kepada Imran, tak tahu nama apa, dia tidak sebut. Allah Ta'ala sebut siapa? Imra'atu Imran. Isteri Imran. Dia bernazar. Baik. Sekarang ni kita ada 5. Imran, ayah,
kemudian isteri dia, kemudian dia ada anak laki-laki nama dia Harun. Ya kan waktu Maryam lahirkan anak, orang marah, ya ukhta Harun, adik-adik Harun, mau ambil mana baby ni? Ukhta Harun. Siapakah Harun ini? Min mubhamatil Quran. Quran tak sebut lagi cerita, dia sebut sekali nama Harun, ukhta Harun, tapi lepas pada tu dia punya cerita Harun tidak ada. Kita pun berhenti setakat tu, jangan duk cari. Harun, kemudian kakak kepada Maryam yang mandul itu siapa dia? Isteri kepada Zakaria, ibu kepada Yahya. Boleh cara tambah tak? Jadi dia ada Imran, isteri dia, Harun, kakak isteri kepada Nabi Zakaria, Al-Aqir yang mandul, dan Maryam. Lima orang. Maknanya kalau kita nak tengok, subhanallah, di antara dua keluarga Imran ni, 5 watak yang ada, nama pun ada tasyabuh dekat-dekat. Pasal tu kadang-kadang orang keliru. Adik-adik Musa nama Harun. Ini Maryam ni ya ukhta Harun. Jangan keliru, dua ni keluarga ni jauh jarak. Imran ayah Musa duduk di Mesir zaman Firaun. Imran datuk Nabi Isa, bapa kepada Maryam, duduk di Palestin. Duduk di mana? Duduk di Palestin. Jadi Imran yang pertama yang duduk di Mesir itu, itulah permulaan tarikh Bani Israel. Adapun Imran yang kedua ini, surah Ali Imran ini, dia tak ada hubungan, tak ada kesinambungan dia punya keturunan. Sebab Nabi Yahya sayyidan wa hasuran tak kahwin. Yahya dia tak kahwin, kan? Nabi Isa juga tak kahwin. Maknanya dia punya keturunan putus setakat tu je. Setakat 2 cucu dia jadi nabi, dia tidak ada cicit. Cicit tidak ada. Wallahu alam, itu je ada. Adakah kita nak kata kakak Maryam melahirkan anak lain pula lepas pada lahirkan Yahya? Itu pun mukjizat. Nak lahirkan Yahya bukan main susah. Ya, terpaksalah siapa dia Nabi Zakaria berdoa dengan bertawasul dengan cara-cara yang diizinkan sehingga dia dapat anak. Habis berhenti setakat tu. Sayyidah Maryam tidak ada riwayat bahawa dia kahwin lepas pada tu, lepas dapat Isa. Maknanya keturunan yang kedua ni terhenti setakat 2 cucu Nabi akhirnya anbiya Bani Israel, Yahya dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Baiklah para jemaah sekalian, jauh kita masuk dalam ni, kalau kita pergi lagi jawab dia Allahu Akbar, tak berjalan kita punya tafsir. Baik, setakat tu dululah. Kemudian saya nak pergi kepada tafsir yang ada depan kita ni. Para jemaah sekalian, menarik dia punya fakta, dia punya maklumat sangat menarik. Kalau tidak kita keliru, memang keliru dalam 2 keluarga Ali Imran. Baik, kita pergi kepada Sayyidah Maryam. Tengok ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryam, dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabar Sayyidah Maryam alaihassalam. Maryam ni siapa? Sudah pastinya ibu Nabi Isa, itu jelas. Cuma para ulama ibu Nabi Isa dan makcik, khalah ataupun anti kepada Nabi Yahya. Sudah jelas di situ kan. Ulama berbeza, adakah Maryam ni nabi? Sampai begitu para ulama, sebab dia kan dapat ilham daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kebanyakan ulama mengatakan hukiyal ijma', boleh katakan hampir disebut sebagai ijma'. Ulama mengatakan tidak, bukan nabi. Sebab nabi la yujadu fin nisa'i nabiyyatun, tidak ada perempuan jadi nabi. Nabi-nabi ni laki-laki semua, nabi itu laki-laki semua. Kata al-Imam Ibnu Katsir, dia kata apa? Allazi alaihi a'immatu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah telah membuat keputusan bahawa tidak ada nabi di kalangan wanita, tidak ada. Wa innama fihinna siddiqat
wanita ni perempuan yang benar, perempuan yang hebat, ada. Tapi Nabi tidak ada. Alhamdulillah, selesailah masalah kita. Ada juga orang yang kata Maryam tu Nabi. Siapa dia? Mimman zahaba ila haza, di antara ulama yang kata Maryam tu Nabi, Ibnu Hazm, Ibnu Atiyah, dan juga Qurtubi. Ada khilaf sikit situ. Tapi majoriti ulama kata la, tidak ada Nabi di kalangan wanita. Tidak ada Nabi di kalangan wanita. Allahu Akbar. Baik. Jangan masuk panjang sangat, tidak jadi kita perbincangan akidah kita. Wadhkur fil kitab Maryam idh tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Ingat tatkala cerita Maryam, tatkala ia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Di mana sebelah timur itu? Tengok nota di bawah. 795. Sebagai seorang gadis yang soleh, Sayyidah Maryam mengasingkan diri di sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis untuk beribadah. Jadi oleh kerana sudah diqararkan mak dia nazartu muharrara, mak dia bernazar, maka asal dia kena letak Maryam di mana? Di Baitul Maqdis. Maka dia ambil satu tempat yang tersembunyi sebelah timur masjid. Sebab apa tersembunyi di sini? Tanda ni para jemaah sekalian, Maryam ambil tempat sembunyi untuk dia beribadat. Dia tak mahu orang tengok dia ibadat. Satu tanda nombor satu, untuk beribadat. Jadi yang kedua, oleh kerana dia sudah jadi sadanatul muta'abbid, orang yang bekerja jaga masjid, jadi dia kena ada ruang lah, tempat dia nak duduk situ. Ada katanya tempat dia duduk itu waktu dia mari haid. Bila dia haid, dia tak duduk dalam masjid, dia duduk di tepi tu. Wallahu alam, yang pentingnya dia ambil satu ruang tempat untuk dia duduk beribadat. Maka di sini kata di para ulama, kita muslimat ni, perempuan ni, kalau boleh elok juga kita buat tempat kita bersembunyi untuk beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan dalam masjid umum, tak boleh. Namun kita ambil ruang bilik buat lansir lah, itu tidak boleh. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid, dia tengok ada tali. Salah seorang isteri dia ambil tali, dia ikat untuk di i'tikaf situ. Nabi kata, "Hullu, buka." Apa main tali kat sini? Nabi tidak benarkan. Dia kata kalau dia larat duduk, kalau tak larat balik je. Ya, itu. Tapi oleh kerana Maryam, mak dia sudah bernazar duduk di masjid, maka dia terpaksa kena ambil satu ruang khas untuk di situ. Baik. Fattakhazat min dunihim hijaba. Maka faja'alat Maryam, tengok terjemah ayat lah sedap. Ayat 17. Fattakhazat min dunihim hijaba. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Tengok nota di bawah 796, supaya ia tidak dilihat oleh orang dan dapat menjalankan ibadatnya dengan bebasnya di sebalik timur itu. Mana dia ada ruang khas untuk dia. Kita kata orang lain tak boleh ikut, dan dalam masjid awam tak boleh. Maryam ni khas, bilik dia khas. Mana kalau kita kat bilik khas lah, macam kita ada bilik imam, biliknya. Jadi ini bilik untuk Maryam, tempat dia ibadat, tempat dia duduk situ supaya tidak diganggu oleh sesiapa. Orang tak, dia perempuan. Sebab itulah mak dia bila lahir anak perempuan, dia pun tak buat syarat. Dia kata, nazartu ma fi batni muharrar, aku bernazar hak ada dalam perut aku ni bebas. Jadi khadam masjid, dia tak syarat kalau anak laki-laki, sebab dia ingat dia boleh anak laki-laki. Sebab anak dia yang pertama, isteri Zakaria, perempuan. Kemudian mari pula Harun, laki-laki. Ingat ni laki-laki juga. Nah, pasal itulah kita ni kalau nak bernazar biar jelas. Jangan kata anak kena sebut anak laki-laki. Pasal tu kata di ibu dia, laisa zakat apa ni, kal unsa, bukan laki-laki sama dengan perempuan dalam sudut tugas yang aku nak beri di masjid ni. Dia ada haid, dia ada bahaya duduk seorang-seorang, maka banyak orang panggil banyak kaitan. Tapi apa boleh buat, nazar sudah berlaku,
Maryam sudah dilahirkan, terpaksalah dia kena tunaikan nazar dia. Maka Maryam ambil satu tempat untuk menyelamatkan diri dia supaya orang tak tengok dia beribadat situ ataupun tempat dia duduk. Tiba-tiba, Masya Allah, tabarakallah, Allah nak uji. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka kami hantarkan kepadanya ruh dari kami. Sudah 796 supaya ia ruh dari kami. Ruh di sini maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Dia tiba-tiba datang malaikat Jibril, fatamassala laha basharan sawiyya, lalu Jibril menyamar dirinya sebagai seorang laki-laki yang sempurna bentuk kejadian. Kalau malaikat mari rupa orang tua berjalan bertongkat lembek Maryam pun tak takut. Tu ayah mana ni? Nah, ni mari war laki-laki comel, segak, smart, ada dalam bilik dia. Terkejut Maryam. Ni siapa ni? Jangan kacau aku. Maryam pun tengok ni. Ni dengar ni anak-anak perempuan kita kena belajar ilmu mempertahankan diri. Terutama sekali zaman-zaman fitnah banyak ni, kita kena belajar dengan Sayyidah Maryam. Maryam kata apa? Mula-mula dia dengar ni anak-anak perempuan, kalau kita rasa takut tengok laki-laki apa, mula-mula kita minta berlindung dengan Allah. Mari tengok ayat 18. Qalat inni a'udzu birrahmani mink in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu. Maknanya kalau kita tengok orang laki-laki yang kita takut, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah 798. Yakni Siti Maryam terkejut melihat laki-laki yang cantik, yang mempunyai rupa parah yang elok, smart kata orang, tapi dia iman dia mantap, akidah dia jitu, akhlak dia iffatun nafsi, orang yang baik nafsu. Tidak kata sengih Maryam, siapa awak? Na'udzubillah. Nah, kalau kena budak zaman kita ni, tengok-tengok laki-laki comel, siapa awak? Siapa awak? Lah, Maryam tak tanya siapa, langsung dia berpintak dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? A'udzu birrahmani mink. A'udzu birrahmani mink. Aku minta berlindung dengan Allah daripada gangguanmu. Maknanya lalu minta perlindungan Allah yang melimpah dengan rahmatnya. Kemudian dia bagi tazkirah, in kunta taqiyya, wahai jejaka lelaki, kalau mu orang baik, kalau mu ada iman, kamu orang bertakwa, jangan apa-apakan aku, jangan dekat. Maknanya itu dia panggil mantap keimanan Sayyidah Maryam. Sebab apa? Yang pertama dia minta berlindung dengan Allah, yang kedua dia bagi tazkirah kepada si laki-laki itu, mu jangan kacau saya. Kenapa masuk sini dalam bilik aku ni? Kenapa? Kalau kamu orang baik, maknanya keluarlah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kena bagi motivasi kepada anak-anak. Kalau nampak laki-laki mari nak kacau, yang pertama sekali minta berlindung dengan Allah, yang kedua bagi tazkirah. Ini dia pula sengih-sengih suka, habislah, apa jadi-jadilah. Na'udzubillah. Orang Kelantan kata jangan duduk gelenyah. Gelenyah ni menggatal. Ni orang laki-laki masuk dalam handphone dia nak perkenalan, siapa awak? Puh gambar, ni saya. Habis usak habis dunia ni. Jadi yang pertama sekali bila orang masuk lagu macam ni, orang yang tak kenal delete terus. Nampak dia atas lagi gambar, blok. Baru betul. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ni tidak. Dalam pertemuan saya dengan beberapa wanita yang telah mengandung tanpa nikah,
Sahabat saya di pejabat agama, dia kata magi motivasi pada puak ni, biar pulih semangat supaya tak campur anak, supaya jangan ulang balik benda tu. Jadi anak pun tanya dia, punca mari mana? Di mana punca kamu jadi boleh baby ni? Di mana punca? Punca pertama, majoriti memberi jawapan melalui handphone. Ni perangkat mau duduk dalam handphone. Mula-mula hantar gambar awak, berkenalan, kemudian dapat anak. Sudahnya, na'udzubillah. Jadi kita kena didik anak-anak kita supaya mula dengan a'udzubirrahman, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada peristiwa yang dahsyat itu. Kemudian tazkirah, jangan kacau saya, jangan apa ni buat. Baiklah. Malaikat pun tak mau Maryam panik lama sangat, supaya dia tidak terkejut lama. Langsung malaikat memperkenalkan diri. Tengok ayat 19. Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Allahu akbar. Malaikat jawab, Maryam, jangan takut, jangan bimbang, la takhafi wa la tahzani, innama ana rasul rabbik. Sesungguhnya aku ini rasul daripada Allah. Aku ni utusan Allah. Aku bukan makhluk, bukan manusia. Berupa manusia, tapi aku bukan manusia. Untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Aku hari ini nak menyampaikan berita gembira daripada Allah, kamu akan dapat anak. Allah, tengok nota 800. Yakni malaikat Jibril alaihissalam menyatakan pada Sayyidah Maryam supaya ia jangan takut dan cemas kerana kedatangannya diutuskan oleh Allah untuk menjadi satu sebab bagi kelahiran seorang anak yang suci, yaitu Nabi Isa. Maryam, jangan takut, aku bukan orang. Aku bukan pengacau, aku ni rasul, utusan daripada Allah Azza wa Jalla, li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku nak bagi kepada kamu seorang baby, seorang anak. Maka di sini para ulama bahasannya, kenapa malaikat ni sebabkan li ahaba, aku nak beri. Dia tak kata Allah nak beri, aku menyampaikan, sebab ni dia panggil bahasa pendek lah. Allah Ta'ala hantar aku mari, aku nak nyampaikan kepada kamu anak. Itu dia panggil bahasa pendek. Kalau tidak dia kata, aku ni utusan Allah, Allah nak, dia panjang cerita. Aku nak sampaikan. Baik. Maka cara dianya macam mana? Jibril tak payah sentuh Maryam. Yanfukhur ruh, dia tiup je. Dia tiup ruh masuk dalam tubuh Maryam, mengandung sekali. Masya-Allah, tabarakallah. Maryam terkejut. Macam juga dengan Zakaria kan, bila malaikat mari, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Zakaria terkejut, anna yakunu li ghulam, macam mana aku dapat anak, aku sudah tua, isteri mandul. Maryam pun terkejut juga. Tengok ayat 20. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Allahu akbar. Maryam bertanya dengan cemas. Hei, kalau gitu kak, terkejut dia ni. Bagaimana aku akan beroleh seorang anak laki-laki? Kif? Padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Aku tak pernah kahwin. Walam aku baghiya, dan aku pula bukan perempuan jalan, bukan perempuan jahat. Macam mana boleh anak? Memang terkejutlah Maryam. Tak kata ke dia lah, kita hak dengar dia pun terkejut kan. Macam mana aku boleh anak ni? Aku bukan orang jahat. Mu jangan kacau aku. Jadi dia tak takut dah lah, sebab malaikat dah bagi tahu, aku ni bukan manusia, aku malaikat. Cuma Maryam bukan tak mau terima takdir Allah nak boleh anak, tapi bagaimana cara nak boleh anak tanpa kahwin, kan? Tanpa disentuh oleh laki-laki. Hak duk campur anak macam-macam tu, dia tak kahwin tapi disentuh oleh laki-laki, ataupun berapa laki-laki ada. Dalam bahasa orang sekarang ni dia panggil touch and go. Dah.
Pasal itulah bila perempuan ni mengandung, masing-masing tak mengaku. Dia kata ni macam tu tepi jalan, ni orang lalu serek, dia panggil touch and go. Tak mengaku. Ada yang mengaku, ada tak mengaku. Macam-macam lah cerita budak-budak mengandung. Baik, Sayyidah Maryam terkejut. Sudah ya. Tapi dia declare bahawa aku bukan orang jahat dan tak pernah disentuh laki-laki. Macam mana aku boleh hana? Dia bukan tolak takdir, dia cuma nak memahami takdir Allah. Macam mana nak dapat? Maka malaikat bagi jawapan yang mantap. Tengok ayat 21. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Allahu Akbar. Kita dengar pun rasa semangat. Malaikat menjawab, Maryam, demikianlah keadaannya. Tak usahlah engkau hairan. Mu boleh apa? Mu tahu kan kuasa Allah Ta'ala. Allah berfirman, hal itu mudah bagiku. Boleh apanya Maryam? Kuasa Allah kun fayakun. Dan kami hendak jadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia. Maknanya kelahiran Isa tanpa bapa adalah satu mukjizat yang besar, lebih besar daripada mukjizat yang Allah beri kepada Zakaria. Zakaria pelik dah, ibu mandul, bapa tua boleh anak. Tapi hak ni ajab. Maryam dengan kelahiran Isa ajab, lebih pelik daripada kisah Zakaria. Sebab tu dia kembar dua kisah ni. Tengok nota di bawah 801. Yakni kejadian Nabi Isa tidak berbapa itu menjadi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Kuasa Allah Ta'ala sangat tinggi. Yang kedua, wa kana ayat linnas. Yang kedua, wa rahmatam minna. Dan hal itu dan sebagai satu rahmat dari kami. Yang pertama menjadi tanda kekuasaan Allah, yang kedua rahmat bagi kami. Tengok nota, ia juga merupakan satu rahmat dengan melantiknya menjadi nabi. Rahmat Allah Ta'ala kepada Isa jadi nabi, yang menyeru kaumnya supaya mereka beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa kana amran maqdiya, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Maryam nak ke tak nak, kan, nak ke tak mu nak ke tak nak, benda tu sudah terjadi. Allah Ta'ala tetapkan mu kena lahirkan Isa dengan cara Allah SWT beri kepada dia ditiupnya ruh, malaikat mari tiup masuk dalam tubuh Maryam, mengandung, habislah cerita. Baiklah para jemaah sekalian, beberapa faedah ringkas dalam kisah ini. Kalau saya ambil saya tak berani nak buka dalam qasas Al-Quran, takut panjang. Kita ambil dalam kitab kita lah Muharrar. Yang pertama, metod pengajaran, dia panggil turukut ta'lim. Bagaimana cara kita nak memberi kepahaman kepada manusia ini, iaitulah kita ambil yang mudah dulu, mudah, kemudian naik kepada yang lebih besar. Contohnya Allah Ta'ala bawa kepada kita kisah Zakaria. Zakaria boleh anak ketika dia sudah tua, bini dia mandul. Pelik. Tetapi lebih pelik lagi, mari kisah kelahiran Nabi Isa langsung tak ada bapa. Lagi dahsyat. Maka kita, kalau kita nak ajar budak-budak ni, ajar berperingkat, ajar baru naik sikit. Macam kita latih anak puasa lah kan, dia panggil puasa yuk-yuk, tengah puasa buka periuk. Itu bahasa kita orang kampung ni pantun dianya puasa yuk-yuk, mana ajar peringkat-peringkat. Yang kedua, cara mempertahankan diri sebagaimana yang diguna oleh Maryam. Yang pertama, dia guna minta perlindungan Allah, kemudian dia guna pendekatan psikologi. In kunta taqiyya, kalau mu orang baik, kalau kita ni orang baik,
kita ni orang juru, kita orang beriman, janganlah apa-apa kat saya, mana kita sebut. Tapi kurang-kurangnya kalau orang tu budak tu baik sungguh, mungkin dia mikir, siap pula. Kalau kamu nak betul-betul, mari kita kahwin. Janganlah apa ni kena pada saya macam ni, jangan. Tapi apa boleh buat? Salah seorang budak yang saya tanya dia, selain daripada jawapan handphone ni punca rusak, ada seorang tu dia kata apa? Dia kata dia terlalu percaya kepada jantan, dia serah segala-galanya, akhirnya terjadilah touch and go. Laki-laki tu entah ke mana lari. Yang paling dahsyat, ini bukan sahabat saya, Allah yarham, kerja di sebuah hospital. Dia kata, aku rasa hari ni nak hempuk kepala budak ni. Dia kata apa? Macam mana awak boleh melahirkan anak? Budak perempuan tu ni belajar tafsir kali. Dia kata apa? Dia kata pelik apa? Maryam pun tak ada ayah. Allah, dia kata, aku kalau tidak budak ni dalam pantang, memang aku tampar, dia kata. Boleh dia jawab macam ni, punya mulut. Macam-macam. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara yang kita kena belajar. Dan insya-Allah, bagaimana Maryam mengandung? Berapa lama dia mengandung? Adakah dia macam manusia biasa, 8 bulan, 9 bulan baru lahirkan Isa? Ataupun malaikat tiup je roh, sap baby, dia pergi kepada dekat dengan pokok tama, lahirkan anak? InsyaAllah kita akan jawab dalam CD yang akan datang, bermula ayat 22, kan? InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.